Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitus Salam, hadirin dan hadirat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita pada membahaskan kitab ringkasan Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya, saya pohon maaf atas sedikit kelewatan pada malam ini. Lebih kurang dalam 10 minit daripada waktu yang kita dijadualkan. Dan saya masih ingat kata-kata daripada guru saya dahulu, Allamatul Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah. Beliau selalu menyebutkan al-uzru inda kiramin nasi maqbul. Keuzuran itu adalah suatu perkara yang diterima di sisi orang-orang yang berjiwa mulia, hadirin dan hadirat. Jadi kebiasaannya Syekh akan menggunakan ayat tersebut kalau dia ada keuzuran. Maknanya dia terlewat sedikit, atau dia terlambat, atau dia tidak sempat hadir. Maka beliau kata al-uzru inda kiramin nasi maqbul. Jadi hadirin dan hadirat, pada malam ni kita nak sambung perbahasan kita. Masih lagi kita berada dalam kitab salat. Kitab salat. Dan perbahasan ini adalah pada angka nombor yang keempat. Dan pada malam ni kita akan memasuki satu subtopik yang baru. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi sujudi as-sahwi. Fi sujudi as-sahwi. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sujud sahwi. Yang pertamanya, hadirin dan hadirat, kita kena tahu bahawasanya sujud ni terbahagi kepada 4 kategori. Ada 4 jenis sujud, hadirin dan hadirat. Yang pertama sekali adalah dipanggil sebagai apa? Sujud salat. Sujud salat. Dan sujud salat ni ia mencakupi salat fardu dan salat sunat. Setiap salat ada di dalamnya sujud, hadirin dan hadirat. Dan sebagaimana yang kita maklum, perbuatan sujud di dalam salat ni adalah termasuk dalam rukun salat. Maknanya hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib. Ini yang pertama, sujud salat. Yang mana jika kita tinggalkan perbuatan ini dengan sengaja, maka batal salat kita, hadirin dan hadirat. Yang kedua adalah sujud syukur. Yang kedua adalah sujud syukur. Dan sujud syukur adalah perbuatan yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada hadis yang mengatakan anna Rasulullah ataupun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza ata alaihi amrun surur aw busyira bih kharra sajidan syakiran lillah. Atau kama qala. Terjemahannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datangnya kepada Nabi atau apabila sampai kepada baginda perkara yang menggembirakan, au busyira bih, ataupun baginda diberitakan dengan sesuatu yang menggembirakan, maknanya diberi khabar gembira, maka kharra sajidan syakiran lillah, baginda akan segera menyungkur sujud. Kharra sajidan, maknanya baginda akan segera bersujud sebagai tanda mensyukuri Allah. Sebagai tanda mensyukuri Allah. Dan itulah
riwayat dalil yang menunjukkan kepada sujud syukur. Dan ulama mazhab Syafi'i, mereka kata sujud syukur ni dilakukan disebabkan beberapa perkara. Tetapi yang duanya adalah yang paling utama. Contoh, apabila datang kepada kita ini kebaikan, maka kita bersujud syukur. Macam katalah kita rezeki dapat, kita kerja kontrak contoh, dapat jawatan tetap. Kita daripada gaji 3,000 naik gaji kepada 5,000. Allah seronoknya. Jadi disebabkan itu maka kita dapat sesuatu yang menggembirakan kita. Duit bertambah, harta bertambah, dan juga kenikmatan dunia bertambah sebagai contoh. Kita rasa seronok, jawatan bertambah, dan semua ini menjadikan kita rasa gembira, maka kita pun bersujud kepada Allah sebagai tanda syukur. Jadi sujud syukur ni pertama apabila mendapat nikmat, dan yang kedua apabila terselamat daripada mudarat. Macam contoh, kita nyaris-nyaris kemalangan, hadirin dan hadirat. Kita bawa kenderaan, tapi kita terselamat daripada malapetaka, ataupun kemalangan berlaku berhampiran dengan kita. Kereta orang lain semua kena, tapi kereta kita je tak kena. Motor orang lain terlibat, tapi kita alhamdulillah selamat. Atau kebakaran berlaku dalam kediaman, kawasan kediaman kita, tapi rumah kita selamat. Ataupun rumah kita pun terbakar juga, tetapi kita selamat. Maknanya kita tidak mati kebakaran. Jadi itu pun adalah terselamat daripada mudarat, maka ini pun adalah suatu faktor yang mendorong kepada sujud apa? Syukur, hadirin dan hadirat. Dan ditambah lagi oleh sebahagian ulama kita, walaupun dua yang utamanya iaitu apabila mendapat nikmat dan terselamat daripada mudarat, kita lakukan sujud syukur. Tapi hadirin dan hadirat, sebahagian ulama menambah, kalaulah kita melihat keburukan yang berlaku kepada orang lain, kejahatan lah maksud dia. Orang ni buat jahat, buat itu, buat ini, tapi kita ni dilindungi Allah Ta'ala daripada kejahatan orang tersebut, ataupun dilindungi daripada perangai sebegitu, maka kita boleh bersujud syukur juga, hadirin dan hadirat. Dalam arti kata, kita bersujud syukur kerana Allah Ta'ala jauhkan kita ni daripada perangai orang jahat atau maksiat yang dilakukan oleh orang zalim, hadirin dan hadirat. Ini adalah antara beberapa sebab kenapa kita melakukan sujud syukur. Yarhamkallah. Yang ketiga, selain daripada sujud syukur adalah sujud sajadah ataupun sujud tilawah. Nama lain bagi sujud sajadah adalah sujud tilawah. Dan sujud sajadah ni adalah sujud yang dilakukan apabila seseorang itu membaca ayat-ayat sajadah daripada Al-Quran, ataupun dia mendengar ayat-ayat sajadah dibacakan. Ada dua perbezaan di situ. Yang pertama, dia membaca ayat-ayat sajadah, jadi dia disunatkan untuk sujud sajadah atau sujud tilawah. Yang kedua pula, hadirin dan hadirat, kita kata apa? Yang kedua, dia ini mendengar. Dia tak baca, tapi dia dengar. Macam contoh, saya baca ayat sajadah dan tuan-tuan dengar, maka tuan-tuan juga disunatkan untuk apa? Sujud. Dan yang keempatnya adalah sujud sahwi. Yang inilah yang kita nak bahaskan pada malam ni. Sujud sahwi. Pertama, sujud kita jelas. Sujud tu perbuatan sujud lah. Dan sahwi di sini apa makna sahwi? Sahwi ni bahasa mudah kita adalah kita lupa sesuatu. Kita lalai, kita leka, kita alpa, kita lupa terhadap sesuatu perkara, spesifiknya di dalam solat. Di dalam salat. Jadi kalau kita terlupa di luar salat, yang ni tak sujud sahwi, hadirin dan hadirat. Macam apabila ada orang suruh, mak ke suruh beli ikan, ataupun pasangan suruh kita beli ayam, kita keluar-keluar, yang lain kita beli mainan je. Kita beli keropok. Mana ayam tu? Mana ikan tu? Tak dibelinya. Jadi balik rumah, Allah terlupa, kejap saya sujud sahwi, yang tak perlulah. Yang tu sahwi lain. Tapi yang ni sahwi di sini merujuk kepada kealpaan, kelekaan kita ni di dalam salat kita ini. Itu maksud sujud sahwi, hadirin dan hadirat. Sama ada
kesalahan yang berlaku dalam solat tu kita buat secara sengaja ke atau tak sengaja, maka ia menuntut kepada kita ini sujud sahwi. Dan saya nak sebut satu perkara. Daripada keempat-empat sujud yang kita katakan, hadirin dan hadirat, 3 daripada yang kita sebutkan tu hukumnya sunat, iaitu sujud tilawah, sujud syukur dan sujud sajadah. Hukum dia adalah sunat. Manakala sujud yang wajib ada satu sahaja, iaitu sujud salat. Sujud salat tu sahaja yang wajib. Adapun sujud syukur, sujud sajadah dan sujud sahwi ni hukumnya adalah sunat. Hadirin dan hadirat, kita kena jelas hal ni. Baik. Jadi penulis kitab menyebutkan di sini sujud sahwi. Dan kita tahu kenapa kita melakukan sujud sahwi. Kita melakukan sujud sahwi ni kerana kita terlupa di dalam perbuatan-perbuatan salat kita. Dan ulama bahaskan, ulama kata contoh, kalau kita tertinggal perbuatan yang merupakan sunat ab'ad di dalam salat. Dan sunat ab'ad dalam salat ni ada banyak lah. Sebahagian ulama himpunkan ada 7 sunat ab'ad. Tetapi yang kita nak sebut contoh yang mudah ingat hadirin dan hadirat adalah bacaan doa kunut di dalam salat subuh. Yang tu adalah sunat ab'ad di sisi mazhab Syafi'i. Jadi maknanya seseorang yang apabila dia meninggalkan bacaan doa kunut di dalam salat subuh, maka dia disunatkan untuk sujud sahwi. Disunatkan untuk sujud sahwi. Yang kedua, seperti duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal adalah sunat ab'ad. Jadi kalau seseorang itu contohnya dia sepatutnya duduk pada rakaat yang kedua, duduk tahiyat awal, tetapi dia bangun sahaja daripada sujud yang kedua tu, dia terus bangun pergi kepada rakaat yang ketiga. Jadi dia tidak duduk tahiyat awal, maka dalam situasi sebegini, kalau dia telah berdiri tegak, maka dia tidak perlu patah kembali untuk duduk. Dia kekal sahaja berdiri tegak pada rakaat yang ketiga, dia rokok macam biasa, dia i'tidal macam biasa, dia sujud macam biasa, dia duduk antara dua sujud macam biasa, sujud kali yang kedua, kemudian bangun rakaat yang keempat, macam biasa juga, dan sebelum bagi salam, sujud sahwi. Begitu. Dan ini adalah dia punya kaifiat, macam mana pelaksanaan. Tetapi ini sekiranya dia tertinggal tahiyat awal. Kerana tahiyat awal, doa kunut dalam, bacaan doa kunut dalam salat subuh, dan satu lagi yang merupakan sunat ab'ad adalah bacaan tahiyat awal tu. Bacaan tahiyat awal tu adalah sunat ab'ad dan duduk tahiyat awal tu adalah sunat ab'ad. Dan ini yang membezakan dan mudah kita nak ingat hadirin dan hadirat antara tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal, bacaan dia itu sunat ab'ad, duduk dia itu sunat ab'ad. Manakala tahiyat akhir, bacaan dia itu adalah rukun dan duduk itu rukun. Betul tak? Tasyahud akhir adalah rukun, rukun qauli di dalam salat. Manakala duduk tahiyat akhir itu juga adalah rukun fi'li, hadirin dan hadirat. Jadi kita boleh bezakan dengan begitu mudah antara duduk tahiyat awal dan duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat awal, dua-dua sunat ab'ad, bacaan dan perbuatan. Duduk tahiyat akhir itu, bacaan dan perbuatan dua-duanya wajib dari sudut kedua-duanya adalah rukun di dalam salat kita, hadirin dan hadirat. Jadi berbalik kepada perbahasan kita tadi, kalau kita terlupa salah satu atau tertinggal sunat ab'ad ni, maka kita disunatkan untuk sujud sahwi. Selain daripada itu, keadaan manakah lagi yang menyebabkan kita perlu sujud sahwi? Kalau kita tertambah rukun dalam salat. Tambah rukun dalam salat. Yang ni bukan tinggal sunat ab'ad, ni tambah rukun. Contoh, kita dah berada pada rakaat yang keempat, kita bangun daripada sujud, sepatutnya kita duduk tahiyat akhir, betul tak? Itu yang paling akhir sekali. Tapi ada orang tu dia bangun daripada sujud yang kedua tu, dia pun terus bangun tambah lagi rakaat yang kelima. Bila dia bangun rakaat kelima, maknanya dia berdiri tegak. Dan berdiri tegak ni adalah rukun. Betul tak? Berdiri tegak adalah rukun. Jadi rukun yang berdiri tegak ni dah jadi daripada 4 kali kepada berapa kali? 5 kali. Dia tambah 1. Jadi bila dia tambah rukun, hadirin dan hadirat, maka kita katakan apa? Kita kata dia menambah rukun, maka dia dituntut untuk sujud sahwi.
dia dituntut untuk sujud sahwi. Tetapi begini, kalaulah imam dia sepatutnya duduk tahiyat awal, tahiyat akhir. Saya betulkan balik, duduk tahiyat akhir. Tapi dia terus bangun, maknanya dia bangun rakaat yang kelima. Jemaah tahu. Dan jemaah tegur subhanallah. Waktu itu imam kena duduk, hadirin dan hadirat. Imam kena duduk. Walaupun dia telah berdiri tegak. Ini berbeza dengan situasi pada apa? Tahiyat awal tadi. Kenapa ada perbezaan? Kerana tahiyat awal, kenapa kalau kita dah berdiri tegak pada rakaat yang ketiga tu, kita tak dituntut ataupun kita tak dibolehkan untuk kembali balik duduk tahiyat awal? Sebab tahiyat awal tu sunat. Jadi kalau kita dah berdiri tegak, macam kita patah balik pula kepada benda yang sunat, yang ni tidak perlu. Tetapi, kalaulah untuk tahiyat akhir, kita dah bangun tersilap, bangun rakaat yang kelima, yang kita tinggalkan tu adalah benda wajib, iaitu duduk tahiyat akhir tu kan wajib. Jadi dia wajib kembali balik kepada duduk tahiyat akhir, walaupun dia telah berdiri tegak. Jadi yang isu yang kita kata berdiri tegak atau berdiri tak tegak ni, hanya pada tahiyat apa? Awal sahaja. Tahiyat akhir tidak terpakai. Tahiyat akhir kalau dah berdiri tegak pun, kita sedar, kita ditegur dan kita diperbetulkan, kita kena kembali duduk tahiyat akhir tersebut. Tapi perlu tak sujud sahwi? Perlu. Hadirin dan hadirat. Kerana sujud sahwi ni, apabila kita terlupa, kita terlalai, kita tertambah, begitu. Jadi kalau ter tu, banyak berhajat kepada sujud sahwi. Baik. Dan itu antara beberapa sebab kenapa kita dituntut untuk melakukan sujud sahwi, dan tuntutan sujud sahwi hukumnya adalah apa? Sunat, hadirin dan hadirat. Hukumnya adalah sunat. Baik, kita nak tengok apa yang disebutkan di sini oleh penulis kitab. Sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Telah sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda bersabda, innama ana basyarum mislukum, kata Nabi, ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakkiruni. Hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Terjemahan, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kamu, kata Nabi. Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu semua. Kamu semua itu merujuk kepada siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku manusia macam kamu juga. Ansa kama tansaun, aku pun lupa sebagaimana kamu lupa juga. Fa iza nasitu fadzakkiruni, dan apabila aku terlupa, hendaklah kalian mengingatkan aku. Jadi kalau aku ni, kata Rasulullah SAW, kalau aku ni terlupa, awak semua kena ingatkan aku. Kena tegur dan kena perbetulkan Nabi SAW apabila baginda terlupa. Perkataan innama ana basyarum mislukum ni hakikatnya adalah perkataan yang sama dalam Quran juga. Dalam surah apa? Surah Al-Kahfi tu. Betul tak? Pada ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahfi, ayat ke-110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ada ke ilahukum ilahu? Qul innama ana basyarum mislukum. Ada ke yuha ilayya tu? Tak ada. Kena cek balik. Dalam surah Al-Kahfi ni, muka surat 293. Surat yang terakhir tu 290 apa ke? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ke ada? Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jadi poinnya, hadirin dan hadirat, adalah pada sebutan Allah Subhanahu wa taala tu, innama ana basyarum mislukum. Innama ana basyarum mislukum. Jadi sesungguhnya aku ni hanyalah seorang manusia sama seperti kamu. Sesungguhnya aku adalah sama seperti kamu. Dan itu ayat yang Allah Taala sebut dalam Quran. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah wahai Muhammad, aku ni hanyalah sama seperti manusia seperti kamu. Tetapi
Yang ini adalah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana ayat tadi? Ha? Betul lah kan? Faman kana yarju liqa rabbih fala okey. Bi ibadati rabbih ahada. Okey. Jadi fokus saya adalah pada innama ana basyarum mislukum tu. Jadi menunjukkan di sini ayat Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sama saja. Maknanya daripada satu sudut kita boleh keluarkan satu kaedah dan faedah hadirin dan hadirat bahawasanya semua hadis yang sahih tu, antara ciri hadis tu sahih adalah dia menyamai apa yang disebutkan dalam Quran. Maksudnya ia tidak bercanggah dengan Quran. Tetapi kalaulah kita jumpa mana-mana hadis yang mana isi kandungannya bercanggah secara jelas dengan Quran, itu maknanya apa? Hadis itu hukumnya palsu. Hadis itu hukumnya adalah palsu. Sebab kalau hadis itu sahih, mesti ia akan selari. Tengok macam ayat Quran yang Nabi SAW sebut. Macam dalam ayat ni, hadis ni, innama ana basyarum mislukum. Ayat Quran pun sama juga. Jadi ini isyarat hadis ni adalah hadis yang sahih hadirin dan hadirat. Secara asasnya lah. Secara asasnya. Maknanya hadis yang telah dikenal pasti statusnya sebagai sahih, ia pasti tidak akan bercanggah dengan ayat-ayat Quran. Itu maksud. Dan di sini Nabi nak memberitahu bahawasanya baginda adalah seorang manusia juga. Walaupun baginda Rasul. Walaupun saya tahu bahawasanya ada hadis lain yang Nabi kata SAW, ayyukum misli, siapa yang dari kalangan kamu yang sama dengan aku. Tak ada sama. Kerana Nabi ni macam kan Nabi berpuasa wisal, betul tak? Nabi berpuasa berterusan bersambung-sambung. Nabi kata innama abit yut'imuni rabbi wa yasqin. Aku ni tidur dalam keadaan Tuhanku memberi makan kepadaku dan dia memberi minum kepadaku. Kerana asalnya sahabat nak tiru Nabi. Apabila Nabi ni melakukan wisal dalam puasa, Nabi berpuasa bersambung-sambung, dalam arti kata Nabi berpuasa berterusan, Nabi tak buka puasa. Jadi sahabat-sahabat pun nak ikut bersungguh dan semangat mereka nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kata ayyukum misli. Siapa dari kalangan kamu yang sama macam aku ni? Betul lah ada satu tu kelebihan Nabi, khususiat Nabi. Tapi ada keadaan tertentu Nabi hakikatnya adalah manusia. Dia lahir daripada bapaknya manusia, maknya manusia, bapaknya lelaki, maknya perempuan. Jadi lahirlah dia sallallahu alaihi wasallam. Cuma dari sudut perbezaan tu ada, betul. Cuma hakikatnya fizikal Nabi dan Nabi ni adalah dari kalangan bangsa apa? Manusia. Nabi manusia. Dia bukan jin ke, bukan malaikat ke, bukan. Nabi SAW adalah bangsa manusia. Jadi manusia ni, sebab tu ada sebahagian lah ulama' walaupun pandangan ni dikritik, disifatkan masummiyal insanu insanan illa linisyani. Manusia tak dinamakan sebagai insan melainkan kerana sifatnya yang pelupa. Itu. Masummiyal insanu insanan illa linasihi atau linisyani. Jadi walaupun pandangan ni ada yang dikritik juga hadirin dan hadirat, kita pun maklum. Tetapi ada pendapat yang mengatakan sebab kenapa manusia dinama sebagai insan adalah kerana sifatnya yang pelupa. Manusia. Dan perkataan nasia adalah lupa. Sebab tu ada orang buat lawak tu. Dia kata man akala nasian, sesiapa yang makan nasi tidak membatalkan puasanya kecuali orang Malaysia ada orang Indonesia dia. Sebab dalam bahasa Arab nasi itu man akala nasian, sesiapa nasian tu terlupa bukan nasi. Tapi sesiapa yang makan dalam keadaan terlupa maka tak batal puasanya kecuali dia adalah orang Melayu ada orang Indonesia. Dia kata orang Malaysia ada orang Indonesia sebab di sisi Malaysia dan Indonesia nasi itu adalah nasi. Bukannya terlupa. Man akala nasian. Ni orang kata lawak bahasa Arab lah. Kadang kalau kita tak belajar bahasa Arab, lawak bahasa Arab pun kita tak gelak. Sebab kita tak faham hadirin dan hadirat. Jadi sebab itu dia macam kalau orang yang ni, gitulah contoh dia. Dan
Berbalik kepada maknanya manusia ni ada kaitan dengan sifat pelupa, dan Nabi SAW kata, aku pun lupa macam kamu lupa, dan apabila aku lupa maka tegurlah aku, ingatkan aku. Dan sambungannya, hadirin dan hadirat, wa kana sahwuhu fi salati min itmami ni'matillahi ala ummatihi wa ikmali dinihim liyaqtadu bihi fima yashra'uhu lahum min as-sahwi. Terlupanya Nabi SAW di dalam salat adalah sebahagian daripada cara Allah Ta'ala menyempurnakan nikmatnya ke atas umat Islam dan melengkapkan agamanya untuk mereka, supaya umat Nabi SAW dapat berpetunjuk dengan petunjuk Nabi ketika Allah Ta'ala menjadikan kepada mereka itu terlupa di dalam salat. Ketika Allah menjadikan mereka ini terlupa dalam salat. Jadi ini pun sama, ini namanya iqtibas. Maknanya penulis kitab Ibn Al-Qayyim, dia kata min itmami ni'matillahi ala ummatihi wa ikmali dinihim. Hakikatnya ini adalah diambil daripada sebutan dalam surah Al-Maidah, yang mana Allah Ta'ala mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Jadi ayat dia pada al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Jadi pada waktu itu syariat ni telah lengkap. Syariat telah lengkap. Dan Allah telah sempurnakan agama Islam pada waktu itu, dan nikmatnya pun Allah Ta'ala telah sempurnakan. Dan Allah redha Islam sebagai agama bagi kamu. Jadi kalau Nabi ni terlupa, mana itu pun sebenarnya termasuklah dalam apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam penyempurnaan agama Allah. Dan kerana di situ akan menjadikan petunjuk kepada kita ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpetunjuk dengan baginda ketika kita terlupa dalam solat. Apa caranya dan apakah penyelesaiannya, hadirin dan hadirat. Dan di sini ditunjukkan atau disebutkan, hadirin dan hadirat, beberapa riwayat yang menunjukkan Nabi SAW terlupa di dalam salat. Dan disebutkan ada 5 kali ataupun 5 riwayat. Disebutkan ada 5 riwayat yang sampai kepada kita bahawasanya Nabi terlupa di dalam salat. Kita nak tengok yang pertama. Faqama sallallahu alaihi wasallam min asnataini fi ar-rubaiyah wa lam yajlis bainahuma. فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام ثم سلم فأخذ من هذا قاعدة أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهوا سجد له قبل السلام وأخذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن لم يرجع. Terjemahan, hadirin dan hadirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bangun daripada, bukan telah bangun, telah beredar. Yalah, tak salah juga terjemahan telah bangun, tapi yang lebih tepat telah beredar. Maknanya Rasulullah SAW telah beredar selesai sahaja Nabi mendirikan 2 rakaat baru. Maknanya 2 rakaat tu Nabi terus beredar. Pada salat 4 rakaat. Fir rubaiyah, pada salat 4 rakaat. Walam yajlis bainahuma. Ataupun saya nak perbetulkan terjemahan, hadirin dan hadirat. Bahaya juga salah terjemah ni. Baik, saya perbetulkan balik terjemahan. Salat ni adalah salat 4 rakaat. Seperti Zuhur, seperti Asar, seperti Isyak contohlah. Tetapi Nabi ni, bila Nabi pada rakaat yang kedua, Nabi terus bangun kepada rakaat yang ketiga. Bukannya beredar tu. Saya betulkan balik. Nabi bangun pada rakaat yang ketiga, maknanya Nabi tidak duduk tahiyat awal. Itu. Walam yajlis bainahuma. Nabi tidak duduk tahiyat awal. Jadi maknanya dekat sini, Nabi selesai 4 rakaat, betul? Betul tak? Nabi selesai 4 rakaat. Cuma, Nabi tidak duduk tahiyat awal. Jadi di sini dikatakan apa? Falamma qada salatahu. Sebaik sahaja Nabi selesai salat,
sajada sajadatain. Nabi pun sujud sebanyak 2 kali sujud qabla salam, sebelum Nabi bagi salam. Maknanya Nabi terus sujud, kemudian bangun, kemudian sujud balik, kemudian bangun, summa salam. Kemudian barulah baginda memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu kata penulis kitab, diambil daripada riwayat ini atau perbuatan ini dikeluarkan satu kaedah. Apa dia kaedah dia? Anna man taraka syai'an min ajza'is salah allati laysat bi arkanin sahwan sajada lahu qabla salam. Sesiapa yang meninggalkan sedikit daripada perbuatan salat, juzuk salat, bahagian daripada salat yang mana ia bukan daripada rukun salat. Maksudnya perbuatan tu bukan rukun. Dan ia ditinggalkan secara sahu, secara terlupa, sajadalahu qabla salam. Maka dia sujud disebabkan itu sebelum dia memberi salam. Dan sujud ni namanya apa? Sujud sahwi. Itu. Jadi ini kaedah yang diletakkan oleh Ibnul Qayyim. Sesiapa yang meninggalkan satu perbuatan di dalam salat secara terlupa dan perbuatan yang ditinggal tu bukan rukun, maka dia dituntut untuk sujud sahwi. Itu maksudnya. Dan yang Nabi tinggalkan tadi adalah tahiyat awal, iaitu duduk tahiyat awal, dan duduk tahiyat awal bukan apa? Bukan rukun. Duduk tahiyat awal adalah sunat. Dan ada satu lagi kaedah yang dia keluarkan, annahu idza taraka dhalik, apabila seseorang itu meninggalkan perkara atau perbuatan yang bukan rukun dalam salat, wa syara'a fi rukun, dan dia telah memulakan satu perbuatan rukun yang baharu, maka lam yarji', maka dia tak perlu nak patah kembali. Contoh macam kita katalah, ada orang dia duduk tahiyat awal tu dia tinggalkan, dan dia terus bangun ke rakaat yang ketiga. Berdiri tegak adalah rukun. Jadi bila dia dah syara'a fi rukun, bila dia telah memulakan rukun, iaitu dia telah berdiri tegak, maka dia tak perlu untuk patah kembali. Tak perlu nak patah balik kepada perbuatan duduk tahiyat awal. Cuma para ulama kata, kalaulah dia dah bangun, tapi bangun dia itu belum sempurna, maka dia digalakkan untuk dia duduk balik. Sebab duduk yang kalau dia bangun yang belum sempurna, adakah itu rukun? Itu bukan rukun. Itu tak berdiri tegak lagi. Jadi macam contoh, bila dia sepatutnya duduk tahiyat awal, tapi dia bangun, Allah, tapi makmum cepat-cepat, subhanallah, dia jadi dia tak bangun berdiri tegak lagi. Jadi dia terus duduk untuk tahiyat awal. Yang ni tak apa. Tapi kalau dia dah bangun berdiri tegak, makmum kata subhanallah, yang ni tak perlu dah. Sebab makmum pun kena ikut juga. Makmum ikut perbuatan imam dalam situasi sebegini. Ini pada tahiyat awal dan bukan pada tahiyat akhir. Kena jelas perbezaan tu hadirin dan hadirat. Tak boleh sebab dah berdiri tegak tu. Sebenarnya qiyam tu adalah berdiri tegak, bukannya letak tangan. Jadi perbuatan kita dah berdiri tegak tu adalah qiyam, dan itulah yang kita kata menyebab bila kita qiyam, dan qiyam adalah rukun. Jadi bila kita dah syara'a fi rukun ni, kata Ibnul Qayyim, wa syara'a fi rukun lam yarji', maka dia tak perlu dah kembali. Bahkan berdosa sebenarnya kalau dia patah balik. Sebab dia macam mengubah kedudukan salat, tertib salat, hadirin dan hadirat. Itu yang pertama, itu situasi yang pertama. Dan kita kata tadi ada 5 situasi keseluruhannya, hadirin dan hadirat. Yang kedua, wa sallama sallallahu alaihi wasallam min raka'ataini fi ihda salatayil ashi. Yang ni baru betul terjemahan yang saya sebut pada pertama kali tadi. Nabi SAW memberi salam selesai daripada 2 rakaat yang Nabi lakukan pada salah satu daripada 2 salat al-ashi. 2 salat al-ashi. Nak terjemah ni dalam bahasa Arab ni dengan kepada bahasa Melayu dia agak sedikit berbeza, hadirin dan hadirat. Jadi saya ulang balik. Ada salat yang disebut sebagai salat al-ashi. Salat al-ashi. Dia kita dalam Quran kita biasa dengar wal-ashi wal-ibkar. Al-ashi, al-ibkar. Contohnya dalam surah apa? Surah Ali Imran.
Contoh dalam surah Ali Imran. Allah kata apa? Allah kata, hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Kemudian fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Kemudian Nabi apa tadi? Zakaria dia kata, qala rabbi ij'alni ayah. Qala ayatuka an la tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Wadhkur rabbaka kathiran wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Itu. Wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Jadi wasabbih di situ para ulama tafsir kata salat. Dan salat di situ salat al-ashi, salat al-ibkar, hadirin dan hadirat. Jadi ulama bahas apa makna salat ashi. Jadi salat ashi ni ada dua, iaitu zuhur dan asar. Ni. Jadi bila penulis kitab kata fi ihda salatail ashi, pada salah satu daripada dua salat ashi, maknanya sama ada salat zuhur atau salat asar. Jadi dia tidak, maknanya kerana riwayat tu tak secara spesifik menceritakan secara tepat. Itu maksud dia. Maknanya riwayat tu tak jelas. Maknanya pada salah satu daripada solat, sama ada solat zuhur atau solat asar, tetapi sebahagian ulama cenderung mengatakan ini merujuk kepada solat asar, hadirin hadirat. Jadi pada satu hari Nabi solat asar, dan solat asar per rakaat 4 rakaat. Jadi kata penulis kitab wasallama min rakaatain, Nabi memberi salam sebaik sahaja baru 2 rakaat pada salah satu daripada solat subuh atau solat asar. Saya betulkan balik. Daripada salat zuhur atau salat asar. Subuh pula. Jadi hadirin dan hadirat, pada salat zuhur atau salat asar, maka Nabi memberi salam pada 2 rakaat yang pertama. Jadi di sini disebut faedah al-ashi itu adalah daripada tergelincir matahari sehingga terbenam matahari. Tergelincir matahari solat apa dia? Solat zuhur. Zawal ni solat zuhur. Dan sehingga matahari terbenam, maknanya sehingga tamat asar lah. Sehingga tamat asar. Jadi salat ashi adalah merujuk kepada zuhur dan asar. Habis yang al-ibkar tadi merujuk kepada apa? Ibkar di situ adalah waktu pagi. Dan tempohnya kata para ulama min tulu'il fajar, daripada terbitnya fajar ila waqti duha, sehingga kepada waktu duha, hadirin dan hadirat. Jadi ibkar nama dia. Sebab itu kita biasa dengar satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi kata? Nabi kata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Bukur, Nabi guna perkataan bukur. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Terjemahannya apa? Ya Allah, kau rahmatilah umatku pada waktu apa? Waktu paginya. Nampak? Jadi waktu pagi tu maknanya daripada terbit fajar tu sehinggalah waktu duha. Jadi siapa yang nak dapat doa keberkatan daripada Nabi ni, dia kena, pada waktu tu dia kena banyak aktiviti lah. Ni asal lepas subuh tidur sampailah waktu duha. Jadi tak dapat apa dia. Hadirin dan hadirat. Sia-sia. Bukanlah nak kata dia berdosa bila dia tidur. Tak. Sebab tu sebahagian ulama memakruhkan tidur selepas subuh dan selepas asar, hadirin dan hadirat. Jadi yang kita nak ceritakan di sini adalah perkataan ibkar tu merujuk kepada subuh sehingga duha. Perkataan ashi daripada gelincir matahari sehingga hilang matahari, iaitu sehingga matahari terbenam, hadirin dan hadirat. Jadi hadis ni menceritakan kepada kita Rasulullah SAW pada satu hari dalam salah satu daripada salat zuhur atau asar, Nabi selesai sahaja daripada 2 rakaat, terus Nabi bagi salam. Summa takallam, kemudian Nabi pun bercakap. Summa atammaha, kemudian Nabi pun menyempurnakan salat tersebut. Maknanya ini hadis ni diceritakan secara apa? Secara ringkas. Sedangkan hadis ni panjang. Dan hadis ni lah kalau tuan-tuan biasa dengar, hadis Zulyadain. Hadis Zulyadain. Hadis Zulyadain ni adalah nama seorang lelaki atau gelaran bagi seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi SAW.
Dia Nabi ni bila satu hari Nabi solat asar, kita katalah Nabi solat asar, 2 rakaat je Nabi terus bagi salam. Jadi para sahabat ni dia macam berbisik sesama mereka. Jadi pada waktu itu, Abu Bakar dan Umar perasan. Abu Bakar dan Umar pun perasan yang Nabi ni terkurang serakaat salat. Daripada 4 rakaat sepatutnya Nabi buat 2 je. Jadi tapi Abu Bakar dan Umar ni di dalam riwayat hadis tu, dia orang macam segan nak bagi tahu ke Nabi. Tengok. Dia guna perkataan kedua-duanya menganggap hebat Nabi ni. Atas haibah Nabi, atas kehebatan dan kebesaran dan keagungan Nabi ni, mereka segan. Jadi macam dia nak tegur pun, walaupun hakikatnya benda tu tak betul. Tapi sebabkan ialah Nabi, dia jadi mereka jadi segan. Hadirin dan hadirat. Cuma tiba-tiba adalah seorang lelaki ni, dia bukanlah kibar sahabat macam Abu Bakar, macam Umar. Dia ni Zulyadain. Lalu dia kata, wahai Rasulullah, salat ni dah dipendekkan ke? Lalu tu Nabi kata, tak, samalah. Awak terlupa ke? Jadi dia kata, kenapa? Nabi kata, apa isunya? Kemudian mereka pun bagi tahu. Dia kata, ya awak tadi solat asar 2 rakaat je. Jadi ingatkan solat dah dikurangkan. Kemudian Nabi tanya balik kepada Abu Bakar dan Umar, betul ke? Barulah dia orang kata betul. Jadi bila baru kata betul tu, nampak ini yang disebutkan di sini, summa takallam. Kemudian Nabi bercakap, summa atammaha. Bila dah Nabi ingat, barulah Nabi menyempurnakan. Maksudnya Nabi terus sambung macam mana? 2 rakaat je lagi. Nabi terus sambung 2 rakaat lagi. Summa salam. Kemudian Nabi pun memberi salam. Summa sajada sajdataini ba'da salami wal kalam. Kemudian Nabi pun sujud sebanyak 2 kali sujud selepas salam dan selepas kalam. Iaitu selepas Nabi bercakap-cakap tadi. Yukabbir hina yasjud. Ketika Nabi nak sujud, Allahu Akbar, Nabi bertakbir. Summa yukabbir hina yarfa'. Bila Nabi bangun balik daripada sujud tu, maka Nabi pun Allahu Akbar. Maknanya, daripada duduk tasyahud tu, Allahu Akbar sujud. Kemudian bangun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi hadis yang kita kata riwayat yang kedua ni, perbuatan sujud ni sebelum salam ke selepas salam? Selepas. Selepas. Yang hadis pertama tadi sebelum. Hadis kedua ni selepas. Nanti kita akan ulas tentang isu ni, hadirin dan hadirat. Kemudian yang ketiga. Wa zakara Abu Daud wa Tirmidzi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim fasajada sajdatain summa tashahhad summa sallam. Qala Tirmidzi hasanun gharib. Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi meriwayatkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat, lalu baginda sujud sebanyak 2 kali sujud, kemudian Nabi tasyahud. Kemudian Nabi pun memberi salam. Ini yang riwayat yang ketiga. Riwayat yang keempat, hadirin dan hadirat. Wa shalla yawman fasallam. Suatu hari Nabi salat, lalu Nabi memberi salam. Wan sarafa, dan Nabi pun terus beredar nak keluar. Wa qad baqiya minas salati raka'ah. Namun salat ni masih berbaki 1 rakaat lagi. Maknanya Nabi salat, tapi tak disebutkan solat apa dia. Maknanya boleh jadi solat. Katalah kalau solat maghrib tu baru buat 2 rakaat, tapi tinggal 1 rakaat lagi. Jadi fokusnya adalah bukan sepada solat apa, tapi fokusnya adalah Nabi mendirikan solat, tapi jumlah rakaat tu belum cukup lagi. Nabi dah bagi salam dah. Maknanya kalau kita kata contohnya solat maghrib, 2 rakaat Nabi dah keluar, maknanya tinggal 1 lagi. Kalau katakan solat zuhur dan asar, 3 rakaat Nabi solat, Nabi dah bagi salam, kemudian tinggal 1 rakaat lagi. Itu maksud dia. Di sini, maka fa'adrakahu Talhatu bin Ubaidillah. Lalu datanglah seorang sahabat Nabi yang bernama Talhah bin Ubaidillah. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bagi tahu. Dia kata, nasita minas salati raka'ah. Dia kata, wahai Rasulullah, awak telah terlupa 1 rakaat daripada salat ni. Lalu Nabi SAW apa dia buat? Faraja'a fadakhalal masjid. Nabi kembali semula ke masjid. Nabi dah keluar daripada masjid. Nabi masuk balik masjid. Wa amara Bilalan fa'aqamas salah. Dan Nabi suruh kepada Bilal. Bilal, iqamat.
Lalu solat pun dibuat balik semula. Tapi Nabi hanya menambah satu rakaat je lagi. Nabi hanya menambah satu rakaat. Fasalla linnasi raka'ah. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi dia contoh macam ni. Katalah ada imam solat asar. Dia solat 3 rakaat saja. Makmum dekat belakang ni, dia pun bangun ataupun dia pun ikut. Dia ikut imam lah. Jadi dia pun 3 rakaat. Jadi dia tegur kepada imam. Dia kata, imam, tadi 3 rakaat sahaja. Tinggal satu rakaat lagi terlupa. Maka imam tu boleh kata kepada tukang azan untuk dia qomat dan mereka mendirikan solat. Maka mereka hanya perlu melakukan apa dia? 1 rakaat sahaja untuk cover balik yang tu. Inilah antara yang diriwayatkan dalam hadis Zulyadain tadi. Dan pengamalan ni berlaku, hadirin dan hadirat, boleh diamalkan. Diamalkan. Dan itu adalah riwayat yang keempat. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Abu Daud dan Nasa'i. Dan riwayat yang kelima dikata di sini, wa shalla az-zuhra khamsan. Satu hari Nabi SAW salat zuhur sebanyak 5 rakaat. Sedangkan salat zuhur 4 rakaat je. Jadi ini yang kita kata tadi, ditambah 1 rakaat. Dan bila berlaku penambahan rukun, maka dituntut sujud sahwi. Lalu selepas selesai 5 rakaat tu, Nabi ditanyakan soalan. Faqila lahu, ditanya kepada Nabi, zida fis salah, bilangan rakaat telah ditambahkan ke dalam sembahyang? Lalu Nabi tanya, wa mazak, kenapa pula? Lalu para sahabat kata, sallaita khamsan, awak telah salat 5 rakaat wahai Rasulullah. Jadi bila Nabi diberitahu, Nabi terus buat apa? Fasajada sajdataini ba'dama sallam. Nabi melakukan 2 sujud selepas Nabi memberi salam. Maknanya ada riwayat yang kata sujud ni sebelum dan ada riwayat yang kata sujud ni selepas. Sujud sahwi ni. Baik. Tapi nanti kita akan tengok kepada mana yang dicenderungkan oleh penulis kitab. Dan riwayat yang ke-6. Sebenarnya, walaupun kita kata ada 5 riwayat, kalau tuan-tuan masih ingat tadi yang pada mula saya kata ada 5 riwayat, tapi yang ni saya kata riwayat yang ke-6. Maknanya, salah satu daripada ini berulang. Salah satu daripada riwayat ni ada pengulangan. Maknanya 2 riwayat disebutkan berbeza tapi ia merujuk kepada satu kisah yang sama. Itu maksud dia. Jadi yang ni nanti kita akan tengok balik. Yang ke-6 ni, wa shallal asra salasan. Satu hari Nabi salat asar sebanyak 3 rakaat. Jadi yang 3 rakaat ni lah yang merujuk kepada yang nombor ni tadi. Yang nombor apa? Nombor 4 tadi. Iaitu wa shalla yawman, Nabi satu hari salat fa sallama wa ansarafa wa qad baqiya minas salati raka'ah. Ini. Nabi salat pada satu hari. Nabi memberi salam dan baginda beredar sedangkan masih berbaki daripada rakaat salat 1 rakaat lagi. Maknanya inilah hadis yang sama. Hadis yang riwayat yang keempat ni adalah merujuk kepada riwayat yang ke-6. Jadi hakikatnya nombor 4 dan nombor 6 ni adalah satu. Jadi keseluruhannya ada 5 riwayat. Hadirin dan hadirat. Wa shallal asra salasan. Satu hari Nabi salat asar sebanyak 3 rakaat. Summa dakhala manzilahu. Kemudian Nabi pun masuk ke dalam rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Fadzakkarahu an-nas. Lalu baginda diperingatkan oleh orang ramai. Dalam riwayat yang keempat tadi dia kata Talha bin Ubaidillah. Tapi dalam ni dia kata diingatkan oleh orang ramai. Fa kharaja, lalu Nabi keluar balik, fa shalla bihim raka'ah. Maka Nabi salat bersama dengan mereka 1 rakaat. Nabi salat bersama mereka 1 rakaat. Kemudian baginda memberi salam. Kemudian Nabi sujud sebanyak 2 kali sujud, hadirin dan hadirat. Kemudian Nabi sujud sebanyak 2 kali sujud. Dan kesimpulan untuk bahagian ini, hadirin dan hadirat, fahadha majmu'u ma hufidha anhu sallallahu alaihi wasallam min as-sahwihi fi shalah. Ini adalah himpunan keseluruhan riwayat-riwayat yang mahfuz, maknanya yang sabit, yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas lupanya baginda sallallahu alaihi wasallam semasa salat.
Dan kata penulis kitab, wa huwa khamsatu mawadhi'. Ada khamsah. Khamsah ni berapa? 5. Ada 5 tempat. Jadi walaupun kita sebut ada 6 tadi, tapi itulah yang saya telah terangkan tadi, ada 2 riwayat tu merujuk kepada satu peristiwa yang sama. Wa qad tadammana sujudahu fi ba'dihi qabla as-salam wa fi ba'dihi ba'dah. Dalam riwayat-riwayat tersebut dihimpunkan ataupun mengandungi sujud Nabi ni sebahagiannya sebelum salam, sebahagiannya selepas salam. Tetapi akhir sekali penulis kitab dia kata wasujudi qabla salam. Sujud tu sebenarnya adalah sebelum salam, hadirin dah ada. Kita ambil yang tu. Sujud adalah sebelum salam, macam pengamalan kita, bukan selepas memberi salam. Walaupun ada 2 riwayat yang datang berbeza tentang hal itu, dan inilah yang disebut oleh Al-Imam Zuhri. Saya nak kongsikan kata-kata Imam Zuhri. Dia kata fi'luhu qabla as-salami huwa akhirul amrayn min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi ataupun Nabi SAW melakukan sujud sahwi sebelum salam adalah perkara yang terakhir sekali daripada perbuatan Nabi SAW. Maknanya dua-dua riwayat sahih. Maknanya ada riwayat yang kata Nabi sujud sahwi selepas salam, dan ada riwayat yang mengatakan Nabi sujud sahwi sebelum salam. Tapi kata Imam Zuhri, ulama besar hadis, dia kata pandangan atau perbuatan memberi salam, perbuatan sujud sahwi sebelum salam adalah yang terakhir sekali yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dipegang. Itulah yang dipegang. Jadi kaifiatnya macam mana? Contoh, kita sebut contoh. Katakan kita terlupa sujud duduk tahiyat awal. Jadi kita dah bangun rakaat yang ketiga, teruskan solat macam biasa, dan rakaat yang keempat kita kekal macam biasa, tak perlu tambah satu lagi rakaat. Tak perlu tambah. Tambah rakaat tu ketika syak. Maknanya ketika kita ni 4 ke 3, tambah satu lagi. Itu maksudnya. Ketika syak pun 4 ke 3, kita bina atas kurang. Jangan bina atas banyak. Kita bina atas kurang. Jadi kita katalah kita masih 3 ni. Jadi kita bangun satu rakaat lagi. Bila bangun satu rakaat lagi, kemudian barulah kita pun sebelum kita memberi salam, kita pun sujud sebanyak 2 kali sujud. Jadi saya nak sebut contoh tadi. Kita tak duduk tahiyat awal, dan tahiyat awal adalah sunat abad. Kita bangun rakaat ketiga, bangun rakaat yang keempat. Jadi kita pun baca tahiyat macam biasa. Tahiyatul mubarakatus salawatul tayyibatul lillah tu. Kemudian syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli. Salawat Ibrahimiyah kita baca. Dan sebelum kita memberi salam, innaka hamidum majid. Jadi kita pun Allahu akbar sujud. Dan kita pun bangun Allahu akbar, duduk antara 2 sujud. Kemudian Allahu akbar, sujud kali yang kedua. Kemudian Allahu akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu. Itu kaifiat dia. Dan bacaan, nak baca apa hadirin dan hadirat? Disebut oleh para ulama, sebenarnya bacaan untuk sujud sahwi ni, untuk sujud syukur ke, untuk sujud tilawah adalah bacaan yang sama dengan sujud solat. Jadi sama aja. Dan dalam sujud sahwi pun kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih juga. Cuma dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih, disunatkan kepada kita ni untuk kita membaca subhana man la yanamu wa la yashu ketika sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhan yang tidak tidur dan tidak lupa. Sebab apa kita baca tu? Kita baca kerana kita mentasbihkan Allah. Kita ni sebab kita terlupalah kita tidurlah sembahyang. Kita ni jenis tidurlah sembahyang, lupalah sembahyang. Tapi Allah ni subhana man la yanamu wa la yashu. Saya masih ingat dulu saya masih ada kongsikan pandangan Imam Nawawi ni di Facebook saya. Lalu adalah orang komen, ada dalil tak? Kata, Allah, susahlah saya kata. Sebenarnya hadirin dan hadirat, kita ni kalau kita sujud, saya tanya, kita boleh tak baca Rabbighfirli wali walidai? Boleh tak baca macam tu ketika sujud? Hakikatnya boleh. Nabi tak ada belajar macam tu. Kan kita biasa mana riwayat Nabi kan, mana ada kita yang kita baca sebelum ni, mana ada yang kita dah lepas sebelum ni. Ataupun kita nak baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nabi tak baca ketika sujud, tapi boleh tak baca ketika sujud?
Boleh hakikatnya kerana sujud ni adalah tempat zikir, adalah tempat doa. Jadi tak ada masalah sebenar-sebenar benda-benda begini. Jadi sebahagian orang pula dia nak kata ini sebagai bid'ah. Susahlah hadirin dan hadirat. Dia tidak tepat tu. Sebab ada benda ni ada keluasan, benda ni ada keluasan. Nak baca subhana rabbiyal a'la boleh, subhana man la yanamu wa la yashu pun boleh. Jadi tidak ada isu sepatutnya. Lebih-lebih lagi pula pandangan tu disebut oleh Imam Nawawi. Yang mana Imam Nawawi ni kita tak lahir pun dia dah hafal Quran dah. Begitu. Jadi ialah walaupun ialah dia hidup lama dulu tapi jauhlah beza hadirin dan hadirat. Dan jadi kesimpulan yang kita katakan bahawasanya sujud sahwi begitulah kaifiatnya, itulah bacaannya dan apa sebab-sebabnya dan apa definisinya. Semuanya kita telah sebutkan. Dan dalam masa lagi lebih kurang 2-3 minit je lagi hadirin dan hadirat. Boleh percaya ke 2-3 minit saya? InsyaAllah. Saya tadi mula selewat sikit 9.30, 9.40. Jadi lagi 4 minit kot insyaAllah. Kita nak sambung kepada tajuk yang terakhir. Iaitu nombor yang kelima. Saya kata tadi yang ni tadi nombor yang keempat. Masih dalam bab salat, ni nombor yang kelima. Iaitu faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi nazari asna as-salah. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan pandangan mata semasa salat. Pandangan mata semasa salat. Jadi apa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan penulis kitab kata apa? Walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam taghmidu ainaihi fi salah. Bukan merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam memejamkan kedua matanya semasa salat. Maknanya apa dia? Apa dia? Dia kata bukan merupakan petunjuk Nabi pejam mata dalam solat. Maknanya pejam mata dalam semayang ni bukan merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad taqaddama annahu kana fi at-tashahhud, dan telah sampai ataupun kita telah bahaskan sebelum ini riwayat bahawasanya ketika Nabi duduk tasyahud tu yumi'u bi basarihi ila usbu'ih, Nabi memandang ke arah jari telunjuk Nabi. Nabi pandang ke arah jari telunjuk, wala yujawizu basarahu ataupun wala yujawizu basaruhu isyaratah. Maknanya pandangan mata Nabi tak melepasi pun kepada jari telunjuk tu. Maknanya Nabi tengok situ je. Jadi menunjukkan bahawasanya Nabi ketika itu Nabi tak pejam mata. Cuma dikatakan di sini, jadi isu yang kita nak bahaskan, isu baharu ni, sujud sahwi dah lepas dah. Ni isu pejam mata dalam solat. Ini dibahaskan oleh Ibnul Qayyim. Dan beliau kata apa? Beliau kata wa qad ikhtalafa al-fuqaha'u fi karahatihi. Para ulama berbeza pandangan tentang kemakruhannya, Iaitu pandangan yang pertama, hukum pejam mata semasa solat adalah makruh. Ini pandangan yang pertama. Hukum pejam mata dalam solat adalah makruh. Dan ini pandangan Imam Ahmad. Dia mudah je. Macam mana kita nak tahu hukum pejam mata dalam solat? Kita kena tahu hukum pandang ke tempat sujud di dalam solat. Apa hukum kita ni solat dan mata pandang ke tempat sujud? Hukum dia sunat. Begitu. Kalau kita kata sunat memandang ke tempat sujud, maka pejam mata makruh. Kerana lawan kepada sunat adalah makruh. Yang ini selalu kita sebut. Lawan kepada sunat adalah makruh. Wa qalu, dah ada pandangan ulama yang kata makruh ni huwa fi'lul yahud. Ini adalah perbuatan golongan Yahudi. Begitu. Dia kata siapa yang solat pejam mata ni, ini adalah perbuatan golongan Yahudi. Dan ini pandangan yang dinukilkan oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni. Mazhab Hanbali. Dan kata Ibn Al-Qayyim, wa abahahu jama'atun, manakala major ataupun sebahagian ulama mengharuskan pejam mata dan mereka tidak sama sekali memakruhkan perbuatan tersebut. Jadi khilaf. Hukum pejam mata ni khilaf. Ada ulama yang kata harus, dan ada ulama yang kata apa? Makruh. Tapi kita tengok kepada pandangan Imam Ibn Al-Qayyim. Apa kata beliau? Beliau kata, was-sawab, pandangan yang tepat adalah ayyuqal, kita kata begini.
in kana taftihul ain la yukhallu bil khusyu' fahuwa afdal, ataupun la yukhillu bil khusyu' fahuwa afdal. Sekiranya buka mata semasa solat, sekiranya kita buka mata kita semasa solat tidak mengganggu kekhusyukan, maka ini lebih afdal. Dia lebih afdal. Tetapi wa in kana yahulu bainahu wa bainal khusyu' lima fi qiblatihi min az-zukhrufah wat tazwik aw ghairihi mimma yushawwishu alayhi qalbah fa hunalika la yuqra at-taghmid qat'an. Tetapi sekiranya antara dirinya dengan kekhusyukan itu terdapat perkara yang mengganggu khusyuk. Contohnya depan arah kiblatnya itu terdapat hiasan-hiasan, seni reka, seni bina yang cantik-cantik. Dan benda tu bila dia pandang, dia akan terganggu. Katakanlah depan kita ni ada ukiran-ukiran. Kadang-kadang ukiran masjid pun boleh tahan juga. Jadi kita tengok, oh, cantik ni, kontraktor mana buat ni? Aku pun kebetulan nak buat dekor rumah, dia kata. Allah, dia tak terfikir dah pula. Mana boleh dapat nombor ni, agak Tok Imam tahu kot nombor. Dia dah fikir dah dalam semayang. Mana boleh dapat nombor kontraktor ni, sebab kalaulah dia tengok kepada benda-benda depan tu akan menyebabkan dia terganggu daripada khusyuk dalam solat dia. Maka kata Imam Nawawi, la yukrahu at-taghmid qat'an, pada ketika ini langsung tak dimakruhkan sama sekali pun untuk dia pejam mata. Jadi sebab kenapa dia pejam mata? Sebab dia tak nak mengganggu, benda-benda tu mengganggu dia. Sama juga kalau dia solat, dia tengok ke depan, baju depan orang dia tu macam-macam baju ada. Baju Liverpool, baju Manchester United, baju macam-macam. Jadi dia ganggu. Dia pula contohnya dia peminat Liverpool. Liverpool kalah pula baru ni contohnya. Jadi dia terganggu lagi hadirin dan hadirat. Jadi kesan-kesan benda macam ni, dia tengah semayang pun dia tak sedap. Jadi sebab itulah dia tengok baju orang semayang pakai baju MU, dia pun pejam mata. Tak nak ganggu. Orang tengok semayang pakai baju Liverpool, dia pun tak nak ganggu. Sebab bagi dia mengganggu hadirin. Dia nak fokus dalam khusyuk. Orang kata kalau tak nak tengok, janganlah tengok baju depan, tengoklah bawah. Tapi macam kita katalah, kat bawah pun ada benda ganggu juga. Orang ni Oppo lah, Huawei lah, Samsung lah, Apple lah, macam-macam. iPhone lah. Jadi dia terganggu. Jadi ketika itu tak ada masalah untuk dia pejam mata. Dan dikatakan di sini, Imam Nawawi pula, Ibnu Qayyim kata, wal qawlu bi istihbabihi fi hadzal hal aqrabu ila usuli syara' wa maqasid. Bahkan pendapat yang kata sunat pejam mata dalam keadaan ni adalah lebih tepat. Maknanya sekiranya kalaulah dia buka mata akan terganggu daripada khusyuk, maka dia terpaksa pejam mata untuk khusyuk, maka pandangan yang menyunatkan pejam mata ni adalah lebih tepat berbanding pandangan yang mengatakan hukum pejam mata adalah makruh. Jadi maknanya apa hadirin dan hadirat? Kita nak kata makruh dan harus ni kena lihat kepada apa? Situasi. Kena lihat kepada situasi. Maknanya isu ni ada perincian dia. Kita kena tafsil. Dan inilah manhaj para ulama kita, manhaj tafsil, manhaj yang teliti, manhaj yang teliti, dan kita lebih fokus hadirin dan hadirat khusyuk dalam menetapkan hukum sama ada makruh ataupun harus. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi selesai perbahasan kita hadirin dan hadirat. Alhamdulillah terlebih sedikit daripada 4 minit. Jadi saya rasa memadai sekadar itu perbahasan kita. 2 tajuk kita selesai pada malam ni, iaitu berkenaan dengan sujud sahwi, dan yang keduanya hukum pejam mata dalam solat. Dan kita kata tadi pejam mata dalam solat tu ulama khilaf. Sebahagian ulama kata makruh, manakala sebahagian lagi mengharuskan. Tetapi pandangan Ibnul Qayyim, kalau kita boleh perincikan lebih baik. Maknanya kalaulah pejam mata tu ataupun kalaulah buka mata tu kita masih khusyuk dalam solat dan tak ada memberi kesan pada khusyuk, buka mata lebih afdal. Tapi kalaulah buka mata akan menyebabkan gangguan. Kalau buka mata dalam solat ni akan menyebabkan kita ni hilang khusyuk. Sebab dekat situ ada gangguan, sini ada gangguan, sini ada gangguan. Maka ketika ini pejam mata ni tak makruh. Bahkan ketika itu pandangan yang kata ia sunat adalah lebih utama, lebih tepat berbanding pandangan yang kata ia makruh. Itulah yang disebut oleh Ibnul Qayyim. Hadirin hadirat. Jadi memadai sekadar itu, aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.